Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata kalau kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan, suka saya pesan pada semua yang ada pada pagi ini untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan rezeki Allah bagi pada pagi ini, alhamdulillah kita bersama-sama dalam sesi Zoom pula, dalam sesi TikTok hari ni, hari Jumaat pukul 11.30. InsyaAllah lah, mungkin awal sikit lah kita habis hari ni kan, mungkin ada yang perlu ke masjid, ada peluang ke masjid tu, so saya tak nak anda terambil masa awak terlalu lama. Okey. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan, Allahumma ya bari, Allah yang maha menguruskan. So kita minta dengan Allah supaya Allah memudahkan urusan kita hari ini. Suara saya lancar, suara saya bagus dan insya-Allah lah, okey, dipermudahkan segala urusan. Okey, kenapa suara macam gegar ya? Dok tahu. Saya dah tukar macam-macam dah. Suara gegar. Kejap. Ada gegar sikit. Gegar sikit. Cracking. Itulah. Adakah dia sebab dia kuat sangat ataupun macam mana? Suara gegar. Dia macam suara robot ke? Gegar sikit je tak apa. Don't worry, masih boleh dengar. Jangan risau. Kita masih ada banyak masa. Don't worry. Okey ke sekarang? Tak apa sir, kita orang okey je, tak mengganggu pun. Okey, tak apa. Okey dah, cantik dah suara. Okey je. Tapi still clear, tapi boleh stay dengar. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so sama-sama kita niatkan hari ni kita nak belajar kerana Allah Ta'ala. Walaupun kita hanya sekadar lihat guna TikTok kan, mungkin tiba-tiba ada orang lah kan jalan-jalan kat FYP, masuk live orang ni, masuk live orang ni, tiba-tiba masuk live saya, tiba-tiba nampak macam wait a minute, macam kenal je brother ni, macam kenal je dia siapa ni. Dengan visualnya pun macam lain daripada yang lain kan. Biasanya kalau gambar-gambar macam ni mesti orang ingat macam apa? Macam tengah stream game ke kan. Tapi konsepnya memang sama. Memang saya prefer ala-ala streamers yang ada di luar sana tu. So saya gunakan overlay yang sama, visual yang sama, supaya diorang rasa macam oh boleh sampaikan ilmu dengan cara macam ni. Boleh insyaAllah. Dan ilmu-ilmu yang saya sampaikan secara live ini, lagi-lagi kalau kat TikTok ke, kat Facebook ke, dia saya tak bawa yang berat-berat lah. Saya tak akan bawa yang berat-berat. Saya akan bawa yang ringan-ringan. At least you habis sesi hari ni, insya-Allah dapat something. Itu yang kita nak. Faham tak? Sebab kita tak nak lah cerita pasal yang pelik. Bukan yang pelik-pelik lah. Dia lebih macam apa tau? Yang macam yang terlalu yang kita belajar kat universiti. Universiti tu bagus, teorinya bagus. Tapi bila kita apply balik kat kita punya business kita, dia macam nak mula yang mana satu. Itu soalan yang saya selalu jumpa. Nak mula yang mana satu? Kan? Faham tak maksud saya? Okay? So insyaAllah hari ni tajuk yang kita nak bawa adalah tangga kepercayaan. Kita nak bawa 5 tangga kepercayaan. Okay, so tuan-tuan puan, jika kita dah masuk, dah keluarkan whiteboard ini tandanya apa? Ini tandanya apa? Cuba komen yang boleh dengar suara saya dengan baik. So saya minta maaf sangat-sangat kalau suara saya agak cracking sikit. So nanti insyaAllah saya akan janji saya akan perbaiki. Dan ingat, Sabtu Ahad kita tak ada kelas Sabtu Ahad jangan cari saya. Boleh kuatkan sikit tak sound? Handphone saya dah still low. Boleh, don't worry. Boleh. Hey. Okay. Alright. So kita dah keluarkan kita punya buku nota ni. Kita dah keluarkan whiteboard kita ni, insya-Allah. First time join ni sir, tak dapat nak jawab soalan sir. It's okay Kerding Gorgeous. It's okay. Don't worry.
Sediakan buku nota dan pen. Weh, baguslah. Kan, by the way, hari ni adalah episod yang kelima. Okay, episod yang kelima untuk season yang kedua. Dan doakan untuk episod yang season yang kedua ni kita boleh capai, kalau average filem Korea itu 18 ataupun 22. Okay, 18 ataupun 22, InsyaAllah. Okay, alright. So bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita masuk tajuk terus saya tak ada mukadimah sangat sebab saya rasa macam banyak benda yang saya nak share sebenarnya. Tak tahulah banyak benda ke tidak, tapi sambil-sambil nanti you guys follow apa yang saya nak sampaikan hari ini, dan jika ada soalan, tanya. Okay, dalam sesi saya wajib tanya soalan sebab tiada satu pun soalan yang bodoh. Tiada satu pun soalan yang bodoh. Yang bodoh adalah orang yang tidak tanyakan soalan. Saya minta maaf ya. So tanyalah soalan. So don't worry, saya akan cuba jawab semua soalan yang ada hari ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, jom. So hari ni kita nak belajar 5 tangga kepercayaan. Kita nak belajar 5 tangga kepercayaan. So guys, sebelum kita masuk apakah 5 poin tersebut, saya nak dengan buku nota you itu, yang ada dalam buku nota tu, saya nak you lukis. Okay, saya nak you lukis. Apa keterut sangat lain saya ni. Okay, lukis, buat graf macam ini. Okay, buat graf macam ini. Okay, dah. So siapa yang dah lukis tolong komen dah. Ingat kejayaan dia ada tangga, kepercayaan pun ada. Betul Kak Nish? Betul. Sifu pakai apps apa ya untuk nota tersebut? Saya pakai Microsoft Whiteboard dan pen ajaib ni. So pen ajaib ni, tuan-tuan dan puan, ini memang kalau nak belajar tentang teknik pen ajaib dan whiteboard ini, kena join kelas Ogust lah. Siapa-siapa nak join kelas Ogust, bagaimana nak live dengan baik dengan TikTok, macam mana nak buat video viral dengan TikTok, macam mana nak capai 100,000 follower dengan TikTok. So saya rasa kelas Ogust tau. Ni Jun belum habis lagi, Julai dah penuh. Ogust masuk dalam grup Telegram dan kat situ dah ada senarai baru. Letak nama, daftar, dah terus. Okay, boleh InsyaAllah. So siapa-siapa yang rasa suara saya masih patah-patah, okay, tolong just refresh saja supaya dia macam tak mengganggu sangat lah. Macam mana nak book Ogust? Masuk dalam grup Telegram. Let's go. Okay, okay. So first saya nak tuliskan kat sini motivasi. Yang ini adalah motivasi. Kelas Silver Ogust ada ajar tak live? Nak rejoin boleh tak sir? Kelas Silver tak ada yang pasal live. Kelas Silver tak ada. Okay, alright. So yang kanan ini adalah kepercayaan. So kalau boleh kita nak dia ke kanan lah, betul tak? Makin kanan kan. So kat sini low, kat sini high lah, kat sini high. Okay, yang Julai tu akan ajar juga ke sir sebab dah join yang Julai ke ada imulai untuk Ogust? Tak ada. Julai sama, Ogust sama. Mungkin yang akan berbeza dalam kelas advance. Mungkin yang akan berbeza adalah kelas advance. Faham Dan biasalah tuan-tuan puan, saya almost everyday grow. Kan? Bayangkanlah, disebabkan saya memberikan dedikasi untuk mengajar. So saya beli banyak buku baru, saya belajar dengan ramai cikgu baru, hanya disebabkan saya nak sampaikan pada anda. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan pun buat benda yang sama. Betul tak? So setiap hari tu kalau boleh kita nak kena ada satu benda baru yang kita belajar lebih baik daripada yang semalam. Okay? So mungkin kalau macam saya, bolehlah kita belajar benda-benda baru-baru kan. Tapi saya nak you pun belajar benda baru. So kalau you tak ada belajar benda baru, you sampaikan benda baru ataupun you sampaikan benda yang you ada sekarang ni pada orang baru. Yang penting ada perkataan baru. Okay, yang penting kena ada perkataan baru.
So you buat benda baru ke, ataupun you pergi office lalu jalan baru ke, hari ni pakai baju baru ke, hari ni guna style tudung baru ke, hari ni mungkin guna warna yang tak pernah you cuba, warna baru ke. So itu adalah benda-benda yang baru yang saya nak you kena buat. Faham? Okay. So apa kegunaan kepercayaan ni tuan-tuan? And what's the purpose of kepercayaan? Kenapa kita kena ada trust? Untuk apa? Boleh tak komen? Penting ke trust ni? Untuk apa sebenarnya trust ni? Saya nak tengok. Saya nak tengok kepercayaan ini penting ke tidak? Penting ke tidak? So kalau penting, kenapa? Untuk apa trust ni? Cuba share dengan saya. Salam Jumaat Sedharma. Terima kasih Azinuddin. Wow, Tuan Azinuddin, apa khabar? Kan, terima kasih Bella. Bella rajin. Shikin. Untuk bina repo dengan pelanggan dan bakal pelanggan, naikkan credibility. Penting to convince to customer to purchase our product. Penting untuk relationship. Betul? Untuk orang percaya dan beli dengan kita. By the way kan, disebabkan saya ajar pasal closing kan, semua yang lekat dengan saya hari ni, semua mindset nak menjual je. Semua dia punya akhir tu kan, kepercayaan untuk kita bina credibility dan orang beli. Pastikan orang percaya dengan kita dan orang beli. Mesti ada perkataan beli. Saya suka lah. Saya suka lah. Maksudnya apa yang saya sampaikan ini sepanjang saya buat TikTok ni, memang you guys tahulah saya ni, kalau siapa yang cari saya ni adalah orang-orang yang nak berniaga. Kan? Orang-orang nak berniaga. Orang-orang nak bina team. So thank you so much. So maksudnya memang saya terharu lah. Sebab kadang-kadang saya pun rasa macam, alah, aku ajar biasa-biasa je. Tapi Alhamdulillah lah, setiap hari ada 200 orang, 300 orang yang support kan. So insyaAllah saya akan terus berkongsi lebih banyak lagi ilmu-ilmu closing. Dan ingat ilmu-ilmu closing ni bukan hanya sekadar untuk berniaga kan, tapi adalah bagaimana kita nak kenal lebih lagi tentang manusia. Itu tuan-tuan dan puan, sebenarnya kan dalam bisnes kita ni, kita ni bukan selesaikan sekadar hanya masalah orang. Sebab selesaikan masalah orang itu adalah benda wajib. So sebenarnya kita dalam bisnes macam mana nak memperkenalkan produk kita ni pada orang. Kan, macam mana kita nak pastikan orang itu boleh teruja dan terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan tu. Itu sebenarnya kita punya bisnes sekarang. Faham tak? Itu siapa-siapa yang jual retail, kita nak mempengaruhi orang. Itu sebab kita memerlukan trust, mempengaruhi. Kita bukannya menjual, kita nak influence mereka. Sebab orang tidak membeli dalam keadaan terdesak. Orang tidak membeli dalam keadaan terpaksa. Faham tak? Sebab tu kita secara tak sengaja, selling without selling, mempengaruhi dia untuk buat keputusan yang seperti apa yang kita harapkan. Itu dahsyat. Coach Dewi, tajuk apa hari ni sir? 5 tangga kepercayaan. 5 level of trust. Begitu. So step pertama adalah kita nak mempengaruhi. Sebab tu kenapa kita kena ada trust. So bila ada trust ini, kita nak mempengaruhi, kita nak to influence mereka buat keputusan apa yang kita nak. Okay. Lepas tu bila ada trust ni, okay, so senanglah kan orang nak refer. Orang nak refer kita, nak rujuk kita. Betul? Bila ada trust ni, senanglah orang nak recommend. Refer ni lebih kepada refer. Referral tu orang kenalkan kita. Kan, maksudnya promote kita. Kan, kenalkan kita. Tuan-tuan dan puan, perasan tak dalam bisnes kita kan, dalam bisnes kita ni, bila kita dah berniaga dah lama-lama, produk dah bagus, tapi kenapa repeat order tak ada? Kenapa repeat order tak ada? Kenapa bila kita minta orang tu share dia punya testimoni, feedback dia kan, tapi dia kata produk kita bagus, tapi bila kita minta testimoni, dah ada dapat testimoni, tapi kita minta dia ceritakan testimoni tu di social media dia tak nak. Dia memberi lagi alasan pada kita. Bukan dia tak nak lah, maksudnya dia masih tak terus buat kan, sebab tak terus buat. So kat sini lah nanti saya akan share ada 5 tangga of motivation. Dan makin tinggi motivation yang awak capai, makin tinggi makam motivation yang awak berikan pada
customer tersebut ataupun team awak tersebut, trustnya pun akan makin solid, makin kuat dan makin lama. Faham Boleh? So, dah ready ke belum? Saya rasa benda ni pun benda baru juga kan, sebab biasalah kalau buku bahasa Inggeris ni ramai orang tak baca, betul tak? So alhamdulillah saya pun ada kelebihan untuk faham sedikit lah tentang bahasa Inggeris ni. So saya rasa tajuk ini sangat sesuai untuk kalian. Okay, let's go. Okay, so dia punya graph will be like this. Dia akan naik ke atas. So di tangga yang pertama, maksudnya dia masih di level motivation rendah dan kepercayaan yang rendah. Orang tetap percaya kita. Kan orang tetap percaya kita tapi rendah. Atas dasar motivasi apa? Okey, catat tuan-tuan dan puan. Orang akan ikut cakap kita. Orang akan still ikut cakap kita because of motivation yang pertama, iaitu force. Force. Maksudnya terpaksa. Okey? Ingat Poin yang pertama adalah terpaksa. Orang masih ikut cakap kita, buat apa kita buat, ikutlah, maksudnya at least percayalah untuk kali pertama tu. Sebab apa? Sebab force. Dipaksa ataupun terpaksa. Betul tak? So macam mana orang boleh terpaksa percaya kat kita kan? So biasanya kadang-kadang dari segi macam pangkat kan, ataupun mungkin kita punya pangkat, status. Betul? So orang akan buat, tetapi adakah dia akan terus buat, kita tak tahu. Sebab apa? Motivation yang paling rendah dalam kita punya team ke, dalam kita closing itu adalah kita paksa orang. Sebab tu kadang-kadang ada orang terpaksa. Contohlah, kita duk bagi offer, kita paksa, belilah. Ada je orang beli. Tapi itu je lah sekali dia beli. Kan? Faham tak? So kita menggunakan kita punya pangkat untuk paksa orang buat. Boleh. Tak ada masalah. Tapi trustnya tu rendah lah. Dia tidak akan push diri dia, akan buat lebih lagi. Sebab apa? Atas dasar force. Tapi untuk start, tak apa. Terpaksa kaya macam mana terpaksa kaya tu kan terlalu subjektif, Coach Dewi. So contoh, betul Coach Dewi, terpaksa kaya tu mungkin kenapa dia terpaksa berbisnes asas dasar environment, desakan situasi. Okay, desakan situasi. So biasanya kalau kita bercerita tentang desakan situasi ini adalah force daripada luar, motivation daripada luar. So selama dia terdesak, selama dia terpaksa, dia akan boleh buat kerja. Betul? Tapi once dia dah bahagia, ada duit sikit, dia dah stop. Sebab apa? Pressure tu dah tak ada. Jika hanya dia bergantung kepada force, motivation tu adalah hanya terpaksa. Macam kita jugalah, kadang-kadang kan kita dalam, siapa kat sini student? Tolong aku kita ni bila ada deadline, bila kita ada tarikh akhir itu, baru otak ni jalan, betul tak? Baru otak ni macam, buat je lah, tak apalah, siap. Alhamdulillah, jadi. Itu kan terpaksa. Tapi sampai bila? Sampai bila nak buat macam tu? Lama-lama you akan burn out. So bila you burn out, you desakan situasi, you mengharapkan situasi mengubah you. Sampai satu masa nanti, percayalah cakap saya, you dah takkan perasan you berubah. Sebab apa? You akan jadi selesa. So you akan buat, tiba-tiba macam you akan slow down. Faham So motivation untuk force ni bagus, tapi dia adalah motivation paling rendah. Dan untuk build up trust, orang pun tak suka benda-benda yang terpaksa ni. So trustnya agak rendah. Nak kata orang tak percaya, orang percaya, tetapi sangat-sangat rendah. Dan orang boleh tukar. So dia masih ada pilihan lagi. So kalau benda tu aku tak perlu dipaksa, aku boleh dapat kat tempat lain, aku akan pergi tempat lain. So jangan marah anak tim kalau dia pergi tempat lain. Jangan marah customer kenapa customer pergi ke Shopee. Jangan marah customer kalau customer pergi ke Lazada. Sebab dia masih rasa macam you are forcing. Maksudnya awak rasa macam, produk kau ni bagus sangat, aku kena beli sangat lah tu. Orang tidak membeli dengan keadaan terpaksa, percaya kat saya.
Kan orang tak suka dia ambil kesempatan. Oh, awak tahu saya ni macam ini, macam itu, so awak ambil kesempatan. Jangan. Melainkanlah awak seorang je. Contohlah kan, kita tengah PKP ni tiba-tiba ada birthday. Kan awak seorang je yang buat kek yang apa yang saya nak dan boleh yang boleh. Waktu awak tekan, awak bagi harga mahal. Kan? Maksudnya awak sengaja buat macam tu. Dia terpaksa beli. So bila dia terpaksa beli, itulah pertama dan kali yang terakhir dia akan beli. Sebab apa, trustnya alhamdulillah ada. Untuk beli tu dah ada. So kalau memang kek you bagus, alhamdulillah dia akan upgrade trustnya. Kan, walaupun dia terpaksa. So dia akan upgrade trustnya. Tapi kalau servis tak okey, asal boleh, janganlah. Faham Alright. So CEO of Crunchy, ada soalan ke tadi? Minta maaf lah, tak perasan. Hai Cik Syah, apa khabar? Terima kasih. Allah, tak nampak lah soalan CEO of Crunchy. Oh, salah ke kalau kita bergantung dengan situasi? Bagi saya, bergantung pada situasi itu sebenarnya bukannya tak salah, tapi bahaya. Tak salah tapi bahaya. Itu je saya pesan. Saya tak ada kata lah kita ni ikut flow kan. Follow the flow. Bahaya sangat. Sebab apa? Orang lain akan potong awak. Awak ikut flow awak, memang bagus ikut jalan awak, tetapi orang lain akan potong awak. Sebab apa? Awak dah tak sedar sekeliling awak tu macam mana. Awak punya kadar awareness itu yang menyebabkan awak rasa macam selesa. Sebenarnya follow the flow tu adalah orang-orang yang selesa. Sebab tu kalau semalam kita belajar tentang Ikigai kan, so yang pertama buat apa yang kita suka dan jadi nombor 1. Saya suruh jadi nombor 1 kan, bukan buat yang terbaik. Tidak. Saya nak you jadi nombor 1. So kalau jadi nombor 1 terus paksa awak tu dedikasikan diri awak, berkorban macam-macam, ya buat dah. So benda tu akan menyebabkan awak dah tak boleh bergantung pada situasi. Sebab sekarang situasi tak memaksa kita untuk jadi nombor 1. Faham tak? Situasi tidak memaksa kita. Siapa suruh kau jadi nombor 1? Tak ada siapa pun. Awak yang rasa awak akan jadi nombor 1. Awak yang rasa sedih bila orang jadi nombor 1. So kalau awak ikutkan situasi. Tapi kalau awak rasa, awak push diri awak, aku kena jadi nombor 1 sebab ini. Dan itulah akan ada 5 motivasi yang makin tinggi. You akan tahu betul-betul kenapa you jadi nombor 1. Faham tak? Okey Boleh? Oi, dahsyat lah aku cerita hari ni. Saya pun seronok sebab tajuk ni bagi saya sendiri pun belajar. Saya sendiri pun belajar benda ni. Sebab tu kadang-kadang saya sangat particular dengan apa yang saya sampaikan. Saya tak suka sampaikan apa-apa yang saya susah nak buat ataupun saya tak nak buat. Sebab tu kadang-kadang kalau bab rezeki ni saya susah nak jawab. Kan apa amalan saya. Sebab kadang-kadang amalan saya pun cloud juga. Ada kadang-kadang saya buat, ada saya tak buat. So benda-benda macam tu is better one to one apa yang saya buat. Kan? Tapi secara public ni saya akan cerita benda yang saya rasa saya buat hari ni dan saya amalkan. InsyaAllah, doakan saya. Okay, kita sama-sama belajar. Macam mana nak jadi nombor 1, sir? Macam mana nak jadi nombor 1? Kalau based on definisi saya, nombor 1 itu adalah dalam keyword yang awak pilih, Ira. Contohlah, Ira pilih skincare. Awak jadilah top 5. Bila ada orang tanya, moisturizer apa yang best so brand awak adalah top 5 yang keluar. Top 5 yang keluar. Faham tak? So itu bagi saya adalah nombor 1 lah. Nombor 1 dalam bidang you. So bukannya hanya sekadar nombor 1 dalam sales. Maksudnya sales kau banyak, tak. Sales banyak alhamdulillah. Sebab memanglah kalau nama asyik keluar mestilah salesnya banyak, betul tak? Sebab ramai orang nak. Kan? So don't worry about sales itu. Sales tu akan datang. Cuma you kena contohlah kan, orang tanya saya pasal Kowe. So saya akan kelas apa? Mungkin Mami Eliza, ada Tuan Harry, ada Tuan Lotfi, tiba-tiba ada Tuan Sobri. Okey lah tu. Kan? So saya akan recommend Tuan Sobri. So kalau daripada ramai-ramai tu, yang lain dah kaya, aku support Tuan Sobri lah. Tak ada masalah. Sebab apa? Ada motivation satu lagi. Kenapa daripada 5 tu saya pilih yang ini? Sebab kita pun ada personal opinion kita juga. Betul tak? Daripada ramai-ramai cikgu sales yang ada, kenapa you guys pilih saya? Betul tak? Ada je Hasus Brothers, ada je Cikgu Fadli Ghazali, ada je Sifu Jamal, ada je Najib Sadak. Tapi kenapa saya? Kan saya je buat live kat TikTok je pun free lah tu. Kan kenapa saya? Saya tak ada Ferrari lagi, saya tak ada Lamborghini merah lagi. Tapi no wonder nanti insya-Allah dalam 3 tahun ada.
So macam mana nak build up trust dekat team? Inilah saya nak share ni, Susiana. So step yang pertama, kita boleh bina trust dengan terpaksa. Kita boleh bina trust dengan terpaksa. Faham Kita boleh bina trust kita dengan terpaksa. So faham Trust tu boleh dibina dengan terpaksa. Okay, so bila dah start dengan terpaksa, bila kita dah terpaksa, okay, yang step yang kedua, bila dia akan upgrade adalah apabila kita dah mula nampak dia punya keperluan, iaitu kita ada fear. Faham tak? Okay, yang pertama ini force. Bina trust dengan terpaksa dulu. So macam mana you nak ada team? You paksa diri you bina team dulu, kan? So orang anak team tu terpaksa percaya kat you sebab awak leader. Settle. Apa masalah? Senang nak buat kepercayaan ni. Betul? So step yang kedua adalah fear. Buat dia rasa takut. Takut apa? Mungkin takut ke rugi, kan? Rugi ke, ataupun biasanya saya suka buat dia rasa rugi lah. Okay? Step yang kedua ini adalah fear. Takut. Takut ni macam-macam emosi boleh. Faham Force, lepas tu fear. Betul. Terima kasih Azinuddin. Okay. Fear. Fear ni kita boleh buat takut rugi, takut kehilangan, fear of missing out. Kan? Banyaklah fear-fear yang kita boleh guna. Tak ada masalah. Buat mereka rasa takut. Betul. Takut tertinggal, takut tak pandai. Kan, takut kalau kat tempat lain tu mungkin lebih teruk daripada kita, walaupun mungkin gaji lebih besar tapi tak dapat seperti apa yang kita tunjukkan sekarang. So buat dia orang takut. Faham tak? Bukannya bagi saya tu bagus. Dia masih dalam keadaan yang masih rendah. Dia masih rendah. Bahagian dua ini adalah benda yang masih rendah lagi. Sebab apa? Dia punya emotion of force and fear ini lebih pada negatif. Tapi untuk start tak apa. Faham tak? Untuk start is okay. Boleh, tak ada masalah. Kan? Sebab nak build up trust. Macam customer lah. Kan? Awak buat apa suruh dia beli? Kan? Awak cakap stok nak habis. Kan? Stok nak habis. Kelas bulan Julai dah habis. Tinggal bulan Ogos. Ogos pula insyaAllah dalam masa 5 hari habis. Tapi kalau saya tak cakap awal-awal, awak nak percaya tak? Awak nak trust tak saya? Ni kadang-kadang betul-betul dah habis, baru terhigi-higi mau nak daftar. Betul tak? Sekarang ni bila saya dah open, dan hari ni hari pertama, Alhamdulillah dah mula ramai orang daftar, kita terhigi-higi lagi. Faham tak? So force dan fear ni dia just nice lah. Dia tidak men-intimidate orang lain. Dia tidak macam ala-ala sampai menjatuhkan orang lain, tidak. Dia cukup dia paksa, lepas tu kita takutkan sikit. Sebab kalau hanya sekadar terpaksa, dia tak rasa apa-apa. Macam FOMO ni ialah fear of missing out. Fear of missing out itu adalah FOMO. Boleh so kalau bab fear ni semua faham tak? So saya tak nak cerita lebih-lebih lah, sebab memang biasa kita dah faham lah bila terpaksa, deadline kan. Kalau fear ni takut rugi, takut susah lagi. So nampak tak? So kita mula build up trust kita kan dengan kita punya business. Stresskan orang untuk belikan produk. Faham? Macam tu lah. So dalam build up kepercayaan ini, kita boleh build up force tu dengan build up trust itu dengan force. Itu yang pertama, untuk start percaya kat kita. Sebab kadang-kadang orang ni tak percaya sebab tak cuba. So kita paksakanlah dia. Paksa cuba. Paksa cuba. Macam Kak Nish kan kata, kau kena juga cuba. Tak apa, nanti kau bagi alamat aku postkan. Tak apa, aku postkan lah aku punya yang dah bersih ni. Paksa cuba juga. So bila dah paksa cuba, dia dah pakai, dia takut lah. Dia rasa macam takut apa tak, macam kalau badan dia jadi balik macam mana? Kan? Kan? So, takutlah aku kalau dapat kat orang lain kan. Dengan Kak Nish pun dia dah buat macam-macam. Tak apalah, kita stay dengan Kak Nish je lah. Kan dia stay.
Faham tak? Dia ada dia tambah, dia upgrade dia punya trust dia. Asal mula pertama itu dia trust sebab dia terpaksa. Tak apalah, aku yakin tawakal je. Tapi bila dia dapat, aku takutlah nanti kalau orang lain buat tak elok macam mana. So kita fokus kat kita je. Kan sebab kita pun dah bagus dah ni. Betul? Itu fear. Faham tak ni? Paksa jadi langsing tak apa. Ya, betul. Okay, so 2 point ni you faham tak? Force dan fear. So tangga dia makin lama makin ke atas. So bila force ni, trust tu ada tapi rendah. Fear, trust tu ada, dia makin tinggi. Cuma janganlah asyik fokus pada yang takutkan ni aja. Ada banyak lagi point. So dah ready ke nak ambil point yang ketiga? Okay, dah ready ke nak ambil point yang ketiga? So point yang ketiga ini adalah kita bercerita tentang reward. Reward. Siapa tak suka reward? Come on guys. Tak ada siapa tak suka reward. So bila kita dah masuk bab reward dan ke atas ini, dia punya emosi, dia punya vibe dah positif. Sangat positif. Sebab tu nak bina kepercayaan lagi, you kena give. Trust is to be earned. Kan? Bukannya boleh dapat macam tu saja, tidak. Kan? Bila dah masuk level force dan fear ni, so kalau you tak start give, dia akan stay kat negatif je lah. So orang tu hanya buat kerja sebab dia takut kat awak, sebab dia rasa takut dan rasa sebab awak dia percaya sebab pangkat je. Itu je. Tapi bila ada reward, kan, ada upah lah, ada upah, ada value. Kan? So benda-benda ni akan buat customer tu ataupun kita punya team buat apa yang mereka perlu buat tu sekarang lebih kepada untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Faham So reward. Tapi ingat, reward ini tak ada, dia masih di tengah-tengah. Ada 2 lagi benda yang boleh naikkan kepercayaan team customer pada kita. Sebab tu kita rasa macam, kenapa saya dah bagi reward macam-macam kat anak team tapi anak team tak buat? Sebab itu masih rendah. Masih rendah, tuan-tuan dan puan. Reward ni adalah setakat upah, dah lah upah tu upah yang awak nak bagi. Bukannya orang tu nak. Sebab tu yang kadang-kadang kita rasa macam, kenapa dia tak buat Kenapa masih macam tak ada trigger langsung nak buat? Kan? Dia masuk dalam grup kita pun dah kira okey tau. Sebab dia dah mula percaya sebab force dan fear. So bila kita nak suruh dia buat lagi extra, bila kita bagi reward, dan reward itu kadang-kadang reward kita yang nak bagi, bukan dia yang nak. So bila benda yang kita nak bagi, dah bagi reward macam-macam tapi tak dapat apa-apa hasil, sebab you kena upgrade satu lagi. Ada 2 lagi point. Faham tapi untuk upgrade dari fear dan force, reward bagus. Untuk upgrade daripada fear dan force, reward sangat bagus. Faham tak ni? Kan, asyik janganlah takutkan orang je, buat dia rasa rugi, orang penat. Kan? So kita nak bermain dengan reward. Reward ni macam harapan. Okay, harapan. Apa lagi macam challenge, insentif, career path. So ini sebenarnya adalah reward untuk dia. Tuan-tuan dan puan, reward yang saya nak you fikirkan adalah reward yang lebih besar dari hanya sekadar, okay, siapa buat sale, okay, dapat cash, dapat beg Gucci, dapat LV. Itu semua material. Tak semua orang nak beg Gucci, tak semua orang nak beg LV, tak semua orang nak emas. Faham tak? So sebenarnya reward yang bagus adalah reward untuk dia develop, ajar dia, ataupun kita bagi reward yang dia boleh upgrade dia untuk buat duit lebih banyak, buat lebih banyak. Faham tak? Tapi takut bagi harapan palsu. Sakitnya tu di sini. Harapan palsu tu siapa yang bagi? Kan? Customer yang bagi ke ataupun kita yang bagi? So kalau kita bagi, itu salah kita lah. Sebab tu harapan ini adalah benda positif yang baik. Tahu tak? Tuan-tuan, yang customer tu akan dapat kalau dia pilih kita berbanding orang lain. So kalau kita tak boleh nak fulfill harapan diorang, so jangan salahkan diorang lah kalau diorang tak percaya kat kita. Simple.
Faham tak ni? Boleh? Okay. So harapan ni, kalau harapan palsu tu biasanya customer bagi kita harapan palsu. Dan kenapa customer bagi kita harapan palsu? Mungkin kerana dia belum percaya kat kita. Dia komen pun, dia reply pun atas dasar apa? Dasar mungkin takut. Atas dasar takut, sebab tu dia reply. Kan? Ataupun kalau kita paksa juga, tolong reply sekarang. Itu dia reply sebab ada dasar terpaksa. Tapi bila kita ada upah, kan, kenapa? Kan, insya-Allah lah dia akan jadi sangat berbeza. Boleh ke boleh? Insya-Allah. Okay, so far semua okey ke? Dapat sesuatu, reward dapat beg murah pun tak boleh nak capai, apatah lagi reward rumah sebiji. Terima kasih Suria. Tapi kenapa kan kadang-kadang bila kita bagi reward tapi anak tim kita tak gerak, sebenarnya kita terlalu letakkan target yang terlalu besar untuk mereka. Tuan-tuan Fan, ejen kita, anak tim kita ni, tahu tak berapa je yang diorang nak setiap bulan? Diorang tu kalau boleh nak 1,200 je setiap bulan. Yang suri rumah student, mereka hanya sekadar nak 1,200 je. Dah, ini mindset permulaan diorang. Kan, mindset permulaan. Kita ni pula yang excited lebih. Kan, kita yang excited lebih, okey jom kita buat 6 angka, 5 angka. Diorang dok pay. Kan, cannot brain, tak sampai lagi otaknya tu. So pelan-pelan lah, pelan-pelan. So kadang-kadang kita nak bagi LV lah, nak bagi rumah lah. Dia baru 3 minggu, baru 3 bulan. Kita ni dapat rumah tu lepas 2 tahun. Itu pun lepas berniaga, fokus buat betul-betul bisnes 2 tahun. So untuk orang-orang yang baru ni, diorang nak 1,200 je. 1,200. So apa perjalanan 1,200 ni? Okay, apa perjalanan 1,200 ni? So yang pertama, kan, kita ajar dia buat 1,200 sebulan. So nampak tak? Ni roadmapnya. Okay, ini roadmap dia. Okay, first kita ajar dia buat 1,200 sale sebulan. Dah tera buat 1,200 sale sebulan. Kita ajar dia buat 1,200 sale seminggu. Seminggu. Okay, dah train, dah pandai buat sale 1,200 seminggu ini. Kita ajar dia dengan skill set untuk buat 1,200 sale sehari. Okay, dah tera buat sale 1,200 sehari. Kita upgrade lah buat 1,200 profit sehari. Faham tak? Faham tak? Kan, kita letak 1,200 sale sebulan, lepas tu 1,200 seminggu, dah tera buat 1,200 seminggu, kita buat 1,200 sehari buat sale. Dah tera buat 1,200 sale sehari, kita upgrade buat 1,200 profit pula sehari. Dah tera buat 1,000 profit sehari, kita ajar dia macam mana nak buat spend marketing pula 1,200 sehari. Kau rasa 1,200 sehari spend marketing dah berapa kalau sebulan? Dan the ultimate goal untuk anak tim kita ni adalah, okay, anak tim kita adalah, kita nak pastikan anak tim kita boleh ada satu mindset, dia boleh bayar 1,200 kan zakat sehari. Barulah sampai otak dia tu, tuan-tuan dan puan, untuk beli rumah, beli kereta, beli macam-macam. Bayangkan kalau 1,200 zakat sehari, sebulan dekat 30,000, 40,000, 35,000. Okay, 35,000 untuk bayar zakat. Rasa-rasa sale dia buat berapa? Sale dia buat berapa? Sale dia dah buat 7 angka tu tak? 7 angka.
So bermula dengan mindset 1,200 je pun. Tapi adakah kita biarkan saja dia selama-lamanya 1,200? Tidak. Tidak. Kita yang paksa dia upgrade. Kita yang buat dia rasa rugi kalau dia tak upgrade. Kita bagi reward pada dia jika dia tak upgrade. Begitu. Faham tak ni? Kadang-kadang jangan fikir pasal team lah. Diri kita sendiri pun tak ada plan yang macam ini. Sebab tu kadang-kadang kita rasa, kenapalah susah sangat berniaga ni Sebab awak terlalu ambil langkah besar. Awak nak cepat kaya. Saya tak salahkan orang nak cepat kaya. Saya tak salahkan orang nak cepat kaya. Kalau boleh, saya pun nak kaya esok. Kan? Kalau boleh, saya pun nak kaya esok. Saya tak salah kaya. Saya pun ada banyak benda saya nak beli juga. Saya pun ada kereta saya nak beli juga. Saya pun ada rumah saya nak beli juga. Saya pun ada interior design yang saya nak design sendiri juga. Ada. Tapi janganlah bandingkan kita dengan orang lain. Janganlah banding kita dengan tim. Anak tim tu baru habis SPM. Kan? Pegang stok pun 600 tu pun masih pinjam mak lagi. Betul? Kita ni pula hari-hari. Sale macam mana? Sale macam mana? Sale macam mana? Setiap minggu. Oh, capai target tak? Capai target tak? Sabarlah. Sabar. Kita kena sabar, anak tim pun kena sabar, bagi masa. So kalau dah buat 6 bulan dalam bisnes itu dan tak dapat apa-apa hasil, dia move on. Sebab apa? Sebab mungkin tak ada rezeki, tak ada luck kat situ. Faham tak ni? Dah kenapa aku yang nak bebel ni? Tak membebel lah kan. Ini kita nak bercerita tentang apa tau. Dia macam, bagi saya, dia kena balance dua-dua. Sales pun kena ditanya juga. Tapi kita sebagai orang yang tanya sales itu, kita dah ajar belum nak buat sales macam mana. Faham tak? So dia benda ni, kenapa saya sangat suka pada closing, sebab dia holistik tau. So macam mana nak push anak tim rajin promote? Dah buat belum 3 kepercayaan ini? 1, paksa. 2, buat dia rasa takut. 3, reward. Dah buat belum 3 benda ni? Kita kadang-kadang nak paksa anak tim buat promote pun takut. Kenapa? Takut dia lari. Takut dia tak suka kita. Betul? Kalau dia tak suka kita, you move on. Kita boleh record orang lain. Dan sebelum kita record orang lain, nanti saya akan share juga, ada banyak benda saya nak kena sampaikan. Tapi satu-satu. Sebab nak bercerita tentang anak tim ni kan, sebelum you salahkan anak tim, tengok diri sendiri dulu. Dah buat tapi depa krik-krik. Okay. Leader yang suruh buat tu buat tak? Kan? Leader yang suruh buat tu buat tak? Awak buat tak? Kan? Awak buat lebih tak daripada orang lain yang awak suruh? Kalau awak suruh anak tim buat 5, awak buat 15 tak? Jangan asyik salahkan anak tim. Betul ada saya nampak satu soalan. Sir, saya salah pilih leader ke? Leader tak salah. Kalau dia yang jenis tak pandai ajar, itu masalah dia. Tapi awak ni sebagai anak buah dah buat yang terbaik ke belum? Kan? Awak sebagai anak buah dah buat yang terbaik ke belum? Belum. So jangan salahkan dia. So kalau anak buah awak, kita ni sebagai anak buah buat lebih daripada leader, awak rasa leader tu tak segan ke? So kalau dia tak segan, tu dia dengan masalah Tuhan dia lah. Dia dengan Allah. Faham Boleh? Itu tajuk lain sebenarnya. Itu tajuk lain. Aku tak nak membasuh leader. Saya tak nak membasuh pasal agent. Sebab nanti korang akan salahkan each other. No, tak nak. Kita nak belajar sekarang 5 tangga kepercayaan. So nak build up trust itu ada 5 level ini. So hati-hati sebelum kita nak salahkan orang lain, tengok di sini dulu. So contohlah, kadang-kadang kita nak mak faham kita nak ayah faham kita nak abang faham kita nak saudara faham kita. Awak pernah fikir tak? Awak pernah faham tak diorang dulu? Kenapa mak asyik bebel kat kita je? Kenapa? Itu je. Okay? Alright, so bab reward faham bab reward perjalanan. Alright, kenapa? Macam mana sir nak buat sale 1,200 ni? Macam mana tu? Kalau tanya saya macam mana?
Saya pun tak tahu nak buat 1002 ni macam mana, ikut produk masing-masing lah. Sebab tu nak kena buat dulu, awak kena try dulu, promote dulu, buat posting. So bila awak faham, oh nak buat 1002 kena ada berapa orang. Berapa orang ni, contohlah kita kena ada 12 orang yang beli RM100. So macam mana dapat 12 orang ni? Kena buat marketing. So berapa orang nak kena ada? 120. Dan cari jalan macam mana nak dapat 120 nombor baru. Dah. Cari jalan macam mana nak dapat 120 nombor baru. Dah. Faham tak? Senang. Itu je. Kadang-kadang bila kita tak pernah ambil tahu macam mana nak buat sebelum ini, sebab kita ingat ada rezeki adalah silap. Kita tak boleh bergantung pada rezeki. Maksudnya rezeki tu ada. Kita kena push kat bahagian ikhtiar. Kita tak boleh salahkan rezeki. Rezeki tu akan datang bila kita perlu. Allah akan bagi bila kita perlu. So sekarang cuba tanya, 1002 sehari. Aku perlu tak 1002 sehari ni? Kan? Kena ada tak 1002 sehari? So kalau you terpaksa, kan, dengan start lah dengan rasa terpaksa, kan, terpaksa ada 1002, you akan dapat. You takut family you tak dapat apa-apa, you akan buat. Bila ada reward, you akan makin buat dan buat dan buat. Sebab apa? Ada hasil dia. You tahu, you buat sekarang, you berkorban sekarang ni, akan benda baik tu akan datang kemudian. Ada. Faham Okay, good. So kita masuk benda yang keempat. Let's go. Yang keempat, ni pun saya suka bebel juga pasal benda ni. Sebab tu saya kata, dalam bisnes jangan hanya sekadar fokus pada motivasi semata-mata. Jangan positif je. So dia ada 5 benda dalam motivasi ni sebenarnya. So yang keempat adalah duty. Apa maksud duty? Tanggungjawab. Responsibility. Okay. Tanggungjawab. Responsibility. Faham So yang keempat ini saya tulis kat sini, duty. Responsibility. Tanggungjawab. So bila ejen tu ada rasa tanggungjawab untuk follow kita, kepercayaan dia naik tak? Naik lah. Sebab dia dah mula rasa, aku kena buat yang terbaik dalam grup ni. Kan? Aku kena buat yang terbaik dalam grup ni. Faham Mimi, sila ambil gambar Mimi. Let's go. Okay. So saya balik kat sini duty, tanggungjawab, amanah. Tuan-tuan dan puan, bila kita ada amanah, ada sebab tak kalau kita tak buat betul-betul? Kan? Kita rasa macam, contohlah kan, kita anak murid. Kita ada adab tanggungjawab. Kan, pada cikgu. Kita percaya tak cikgu tu? Kan? Sebab apa? Kita nampak tanggungjawab yang ditunjukkan. Kita nampak apa duty yang dia dah lakukan. So kita akan rasa apa? Rasa percayalah. So naikkan trust tu dengan kita punya tanggungjawab. Kita tak ada kaitan. Saya, tuan-tuan dan puan, saya tak ada kaitan hidup pun dengan tuan-tuan dan puan yang ada hari ni. Tak ada. You guys bukannya adik-beradik saya, bukannya keluarga dekat saya, bukannya taman rumah saya, bukan. Bukannya khairat kematian kampung saya, bukan. Tapi kenapa saya kena buat hari-hari? Why? Kenapa? Sebab ialah tanggungjawab. Mungkin tanggungjawab atas dasar saya ada ilmu yang sedikit ini, saya tak nak ditanyakan kenapa apa yang you buat, kan, dengan ilmu yang you ada. Sebab itulah alhamdulillah. Kan? Sebab itulah Allah pemudahkan urusan saya ni. Dan semoga Allah mudahkan dan berilah saya keberkatan dalam apa yang saya buat ni. So macam tu. Kan? Faham So insyaAllah responsibility. Tanggungjawab saya. Bukan tanggungjawab saya pada orang, tapi orang boleh tengok saya macam, so kenapa kena buat live hari-hari? Why? Kenapa? So itulah responsibility. Saya yang create sendiri. So bila kita bercerita tentang force, fear, kan, so ini adalah force daripada luar. Kan? Bila cerita pasal reward ni masih ada luar lagi, tapi mula positif. Tapi bila bercerita tentang duty, ini dari dalam. Awak yang decide. Awak nak follow orang yang macam mana. Ada orang dia suka follow orang bagi reward.
Tapi trustnya masih rendah, tak setinggi duty lagi. Tapi bila orang tu bertanggungjawab, dia buat apa yang dia cakap, kan, dia act what it say, dia jalankan, dia walk the talk, orang akan follow. Dan kita boleh nampak kan benda tu kan. Betul tak? Kita boleh nampak orang yang cakap apa yang dia sampaikan, ataupun kita boleh nampak lah kalau dia sampaikan tu betul ataupun benda tu yang dia buat, kita boleh nampak. Sebab apa? Orang-orang yang buat, insya-Allah lah, dia tahulah benda-benda kecil-kecil yang dia akan lalui tu, sebab dia dah pernah buat. So sama. Boleh terima kasih. Tuan Azudin kata act what he said, walk the talk. Simple. Susah benda ni. Sebab tu antara level-level ni paling senang memang takutkan orang. Paksa orang, takutkan orang. Lepas tu bagi reward. Kita macam bagi giveaway. Sebab tu orang follow kita. Betul tak? Tetapi orang-orang yang suka bagi giveaway ni adalah orang-orang bila ada upah baru dia jalan. Ada upah baru jalan. So bila you dah tak ada upah, trust tu ada tak? Mungkin dah tak setinggi yang lain. Dia macam okay lah, tak apa. Kalau ada upah nanti bagi tahu. Kita buat extra lagi. Tapi bila you dah push and you upgrade you punya trust, motivation tu atas dasar duty, kan, saya tak suruh share pun awak share. Saya tak suruh bagi gift, awak akan bagi gift. Sebab apa? Sebab awak suka, kan? Faham tak maksud saya? Sebab orang tu rasa macam dia jadi macam dekat, jadi macam kenapa? So kita yang tanyakan kenapa awak buat lebih-lebih ni, kenapa? So kita akan lama-lama jadi percaya, dan lama-lama kita akan jadi faham. Itulah maksud dia. So kita kena buat, always be the best. Jadi yang nombor satu. Sebab tu saya tak nak you jadi nombor dua. Saya tak nak you ni ada penggantinya. Saya tak nak you ni ada alternatif. Tak apalah, kalau saudara tak ada orang lain. Jadilah orang yang kalau saudara tak ada, ya sudah, tak ada. So kalau tengok orang lain, kalau lepas ni tengok orang lain ada slide ke, menulis-nulis juga, you akan ingat saya. Dah. Kan, kalau tengoklah orang lain bercerita tentang korset, bercerita tentang baiki badan, walaupun tu orang lain, tapi you akan sentiasa ingat Kak Nish. Begitu. Itu yang kita nak. Faham tak? Sebab tu jadi nombor 2 ni tak boleh. Sebab selagi you jadi nombor 2, you ada alternatif. You masih boleh digantikan. So jadilah orang yang tak boleh digantikan. Jadilah di mana kalau awak tak ada satu hari, orang akan rasa macam, apa hari ni aku kosong Biasanya pagi-pagi ni ada siapa itu top 5 gitu. Faham tak? Sebab tu push diri kita untuk buat lebih lagi. Sebab kita tak tahu kita sampai bila. Kita tak tahu kita ni sampai bila. Walaupunlah kita tak tahu kita nak share apa. Kalau tanya saya lah, nak start apa kan? Pergi baca buku. Itu je. Baca buku. Nak terror closing, baca buku. Dah, memang kena baca buku. Cari cikgu, belajar. Dah, itu je. Dia tak ada cara lain, itu je. Orang-orang yang hebat-hebat kat luar sana tu, yang kaya raya tu, kalau awak tengoklah berapa banyak duit yang diinvest untuk ilmu, dahsyat. Sebab itulah dia boleh dapat income yang sebanyak itu. Sebab apa? Dia invest pun dah dekat 100,000. So bila kita ni masih berkira-kira nak invest ilmu, nak belajar, susah. So no wonder lah. Faham tak? Okay? Boleh? So upgrade ilmu you, income you pun akan naik juga, InsyaAllah. So don't worry. Upgrade je ilmu, upgrade you punya knowledge, InsyaAllah sale pun akan naik. Sebab orang yang ada ilmu ni, dia boleh selesaikan masalah yang lebih premium. So biasanya masalah premium ni harganya pun premium. So kalau awak menyelesaikan masalah yang biasa-biasa, harganya juga biasa-biasa. Tapi sampai bila untuk permulaan tak apa. Tapi one day you kena jual yang premium, macam mana nak handle customer premium, nak jual kereta rumah premium. Kan? Kalau dulu kalau kita jual rumah biasa kena jual 5 baru dapat sekian, tapi sekali ni kita jual 1 dah dapat double. Sampai bila nak buat sale? Kalau tanya saya, tuan-tuan puan nak buat sale sampai bila? Saya tak nak buat sale sampai mati. Saya tak nak.
Ada satu hari tu nanti saya akan rehat dah. Saya rehat memang saya rehat habis. Tapi duit tetap masuk. So macam mana nak ada ilmu duit tu tetap masuk walaupun kita tak perlu berniaga. Di mana waktu berniaga tu nanti kan, one day lah, 1 tahun nanti insyaAllah, kita berniaga tu sebab apa tau? Sebab kita suka berniaga. Sebab tak ada lagi fear, tak ada lagi force yang memaksa kita berniaga. Itu baru kan, freedom of time, freedom of finance, financial freedom. Itu yang sebut financial freedom. Dia kerja sebab hanya sekadar dia suka. Dia boring duduk rumah. Dah. Kerja tu sebab pilihan, bukannya sebab terpaksa. Dan kita nak sampai level macam tu. Kita nak pergi masjid boleh. Kan, kita masjid nak buat itu, kita boleh bagi duit sebanyak-banyaknya. So tak ada masalah. Itu yang kita nak. One day. Pelan-pelan. So untuk capai tahap macam tu, permulaan ialah sale yang sekarang. Sale yang satu-satu hari-hari ni. Faham tak? So kalau hari-hari pun you susah lagi nak dapat sale, kan, belajar. Sebab saya pun start dari macam tu juga. Saya pun susah buat sale juga. Tapi bila kita dah mula start, kita punya circle dah besar, orang dah mula percaya kat kita, let's go. Faham tak faham ni? Boleh so itu adalah responsibility dan duty. Yang keempat. Dan last. Dan ini yang paling powerful paling powerful adalah love. Cinta. Ni dahsyat. Orang kalau dah sayang cinta kita kerana Allah, trust dia macam mana? Dahsyat. Cinta rasa. Love. Okay, ni saya scream besar-besar sikit. Saya rasa sebab love ni tak perlulah nak cerita lebih-lebih sebab semua orang dah tahu dah. Okay, so love adalah the ultimate tangga yang paling atas. Okay, so love ni pun ada macam-macam juga. Kita cinta mungkin sebab something, tapi yang paling best adalah kita cinta kerana Allah. Okay, dan itulah yang akan menyebabkan trust you dahsyat. Faham So insyaAllah, so ini dah 5 tangga kepercayaan yang you guys kena ada dalam you membina team. Macam mana you membina kepercayaan dengan sales, dengan customer. InsyaAllah 5 benda ni. So contohlah, kenapa customer tu dia suka produk kita? Kan, dia suka produk kita, tapi kenapa dia tak promote? Sebab dia belum sampai tahap tanggungjawab dan dia sayang. Dia tak ada rasa pun kalau aku share pun testimoni pun aku dapat apa-apa pun. Kan? So tapi kenapa dia share testimoni tu pada social media? Sebab dia rasa tanggungjawab. Sebab produk tu sangat bagus. So kalau orang lain tak tahu, itu salah aku sebenarnya. Dia fikir macam tu. Faham tak? So apa yang dia buat, share yang dia buat, testimoni yang dia tulis adalah benda yang dia rasa dia kena buat. Sebab produk tu memang super bagus. Dan kenapa dia boleh buat konsisten buat sharing? Tiba-tiba daripada pengguna, tiba-tiba jadi seller, jadi builder, last jadi manager, jadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Sebab love. Tak mungkinlah kalau kita tu tak suka, tak sayang, tak cinta dengan apa yang kita buat sekarang ni, boleh push diri kita lagi dan lagi. So bila dah tahap love tu, kepercayaan terhadap apa yang kita buat sekarang ni, dah tak ada orang boleh sangkal dah. So orang cakap buruk ke, tak kisah. Yang penting aku percaya dengan aku buat, aku yakin dengan apa aku buat, dan you dapat result. Sebab love ni lebih daripada tanggungjawab, lebih daripada reward. Tak ada reward, tak ada masalah. Dah tak takut lagi lah. Memang kalau boleh dah macam tak nak jauh-jauh lagi, nak rapat-rapat je. Sebab dah cinta. Yang negatif tu dah tak ada. Tak ada reward pun tak ada. Tanggungjawab dah memang you pegang. So itulah love. So ini adalah 5 tanggungjawab kepercayaan tuan-tuan dan puan yang kita boleh amalkan. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada you guys juga sebab push diri saya untuk belajar benda baru setiap hari, untuk saya jadikan konten untuk saya sampaikan pada anda semua. Nampak tak? So tengok saya punya video kat TikTok pasal sales sahaja. Tapi siapa-siapa yang join sesi live, you akan dapat yang totally different. Sebab apa? Sebab saya nak you buat macam ni tau. Saya nak tunjukkan banyak sisi saya yang berbeza.
You masuk kelas silver, saya jadi orang lain. You masuk kelas advance saya jadi orang lain. You masuk Zoom saya dengan orang-orang yang membeli 3 panduan e-book, jadi orang lain. Saya dan live TikTok, jadi orang lain. Konten saya kat TikTok, jadi orang lain. Saya kat IG, tak jadi apa-apa lah kan. Memang saya ulang balik apa yang kat TikTok. Kat Facebook, saya orang lain. So, orang akan rasa tak bosan lah. Dan kenapa saya sampai nak kena fikir macam tu? Sebab saya suka apa yang saya buat. Saya suka. Saya suka apa yang saya buat. So insyaAllah. So saya nak you pun buat benda yang sama jugalah. InsyaAllah. Jumpa malam ni dalam kelas Wawa Kosmetik. Baik Syah malam ni 8.45. Okay, 8.45. Okay, alright. So terima kasih sekali lagi. Nak tengok saya jadi orang lain malam ni. Allah, janganlah macam tu. So Alhamdulillah, hari ni okey ke? Dapat sesuatu? So siapa yang rasa-rasa tak nak terlepas lagi, pergi kat bio saya, kat situ ada link Telegram tu satu. Ada yang kedua, ada butang loceng, tekan butang loceng tu dan you on kan segala notification yang ada. Dan pergi ke Telegram. Dalam Telegram tu ada orang dah mula letak senarai nama kan dah mula letak senarai nama. So siapa-siapa nak join kelas pada bulan Ogos 7 dan 8 Ogos untuk kelas TikTok, daftar sekarang. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang RM54 saja. Okay, daftar sekarang. Okay, dan pastikan masa you daftar itu, referral itu nama saya, jangan orang lain. Okay, dan malam ni ada kelas kat mana? Malam ni saya dengan Wawa Kosmetik. Malam ini saya dengan Wawa Kosmetik, kelas private lah. Saya tak buat personal coaching, tapi saya buat dengan team. Okay, saya buat dengan team. Saya jarang ajar personal, tak pandai lah ajar personal kan. So nak ajar seorang-seorang tu tak reti saya. Macam ni nak daftar kalau Wawa Kosmetik, saya tak tahu daftar macam mana. Mungkin awak kena join team Puan Zaza. So dia yang organize. So kalau nak belajar kelas TikTok, dalam grup Telegram ada. Kalau nak material closing, pergi ke pakarclosing.com lah, insyaAllah. Boleh tak tengok part duty tadi balik? Boleh. Duty balik adalah amanah, itu je. Tak ada panjang-panjang pun. Dan love memang tak ada apa-apa lah, tak payah nak explain lah. Nak founder if essential hire sedrama lah, best sangat. Boleh Emeline, nanti kenalkan saya, okay? Kenalkan saya pada founder, sampaikan salam saya. Nanti kalau saya bagi link of training yang saya ada, awak bagi semua link, bagi dia tengok. So sesi dengan Bogas ada tak untuk TikTok? Tak pasti. Ada kot? Ada. Nanti saya share lah, don't worry. Okay, alright. So itu saja. Siapa-siapa yang rasa dapat something hari ini, saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih. So jangan lupa share, jangan lupa tag saya kat IG story, ataupun kalau nampak video-video saya kat TikTok ke, tolong hadirkan diri anda. Okay, supaya kehadiran anda tu buat saya ingat, dan insyaAllah lah kita punya silaturahim ni sampai ke syurga. Okay, so tak ada apa-apa lagi saya nak sampaikan hari ni. So kita nak habis awal sebab hari ni kan hari Jumaat kan. So mungkin ada yang perlukan masa untuk bersiap untuk hari Jumaat. So let's go. Siapa yang tak boleh pergi sembahyang Jumaat tu tak apa, tak ada masalah. So insyaAllah. Alright, okay, good. So apa lagi saya nak tambah Tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. So jangan lupa follow Cikgu Syaril, jangan lupa follow Bro Safwan. So insyaAllah lah, saya untuk bulan ini, tugas saya lah nak bantu diorang itu buat 10k. So esok ada lagi tak? Sabtu Ahad kita rehat lah. Sabtu Ahad kita rehat. Saya tak nak buat hari-hari, bukan hari-hari lah, maksudnya Sabtu Ahad mesti ramai kan yang live kan. Lagipun korang dengan family, so it's okay lah. So kita push sale kita daripada Isnin sampai Sabtu kan, Ahad kita rehat. Tapi untuk kelas ni belajar Isnin sampai Jumaat dah lah. So nanti kita buat next week pula hari Isnin. Okay, kelas closing buat kat mana sir? Kelas closing buat kat Zoom. Hari Ahad nanti ada kelas. So siapa-siapa yang nak join kelas closing, pergi ke pakarclosing.com ataupun nanti pergi ke grup Telegram yang saya ada tu, PM saya ataupun sir nak close, nak ebook, nanti saya akan bagi link. Okay, begitu macam pergi sekolah Sabtu Ahad cuti. Kelas kita memang 11.30 je. So pangkah jadual hari-hari 11.30 kelas closing settle.
Alright, so itu saja. Terima kasih. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri, daripada ego saya sendiri. So semoga esok dan lusa kita rehat dan Isnin kita akan start balik. Okay. Dan kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih pada semua orang yang ada hari ini. Mungkin saya tak boleh nak sebut semua nama, tapi saya cuba. Puan Malik D, Azrin, Jannah, Haslinda, Mami Kila, Kak Fiza, Tuan Azinuddin, Dila, Haikal, Nuraini, Rosandi, Siti Rina, Yana, Nur Haslinda, terima kasih so much. Dan mungkin ramai lagi, Nur Wahidah sebab 200 orang kan. So you guys tahulah siapa yang anda yang ada hari ni. So terima kasih sekali lagi sebab sudi support saya sampai habis. So insyaAllah lah nanti minggu depan tu kita akan ajak lebih ramai lagi, lebih ramai. So dream saya mungkin kita akan capai 1k views lah. Okay, kita akan capai season yang ketiga nanti. Dan kita akan capai 1k views dalam satu sesi, insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Saya Sedharma, your favourite closing specialist. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti, insyaAllah. Kita akan berjiran di mana? Kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Salam Jumaat. So kita perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is this I reciprocate?